Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kita dapat bertemu, maka pada hari ini direzekikan Allah untuk kita dapat menyambung semula pembacaan hadis-hadis daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita sekarang masih lagi berada di hadis yang ketiga, iaitu hadis yang awalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina al-Imam Al-Bukhari bi sanadina ilaihi haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin annaha qalat أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Dalam pertemuan yang lepas, kita telah pun melihat secara ringkas siapakah dia para perawi hadis yang ketiga ini, iaitu siapakah dia Yahya bin Bukair atau nama betulnya Yahya ibnu Abdullah ibni Bukair. Kita juga telah berkenalan dengan Al-Imam Al-Laits, yang menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Al-Laits lebih dalam, lebih alim dari sudut fiqh berbanding dengan Al-Imam Malik, guru Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dan hari ini biiznillah kita akan berkenalan pula guru kepada Al-Imam Al-Laits, iaitu Sayyiduna Uqail. Dan juga seterusnya Uqail meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Shihab. Ibnu Shihab meriwayatkan hadis ini daripada seorang tabi'in yang bernama Urwah ibnu Zubair, dan Sayyiduna Urwah ibnu Zubair meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita akan melihat sedikit tentang siapakah beliau, siapakah dia Uqail. Dalam sanad hadis disebut an Uqailin, daripada Uqail. Jadi walaupun kadang-kadang ada orang Arab bernama Aqil, Aqil. Ada yang bernama Aqil. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bernama Aqil, kalau saya tak silapnya, abang Sayyidina Ali. Ya, abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib bernama Aqil, dan kubur beliau ada di dalam kawasan perkuburan Al-Baqi', bersebelahan dengan kawasan perkuburan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkuburan Al-Baqi'. Cuma perawi hadis ini, iaitu guru kepada Al-Imam Al-Laits, beliau adalah bernama Uqail, bukan Aqil tetapi Uqail. Dan Uqail ini adalah beliau adalah Uqail bin Khalid bin Aqil. Subhanallah. Maknanya datuk beliau bernama Aqil, manakala beliau selaku cucu bernama Uqail. Uqail bin Khalid bin Aqil. Dan beliau ini adalah seorang yang berketurunan Quraisy, iaitu daripada suku Bani Umayyah. Suku Bani Umayyah. Jadi beliau ini daripada suku Bani Umayyah, dan semestinya suku Bani Umayyah ini daripada keturunan Quraisy. Antara yang daripada suku Bani Umayyah, di antara sahabat Nabi yang terkenal adalah Sayyiduna Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Antara yang terkenal juga adalah Sayyidina Uthman ibnu Affan, juga daripada suku Bani Umayyah. Dan Uqail bin Khalid bin Aqil ini meninggal dunia pada tahun 141 Hijriyah. Maknanya beberapa tahun sebelum kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i, kerana Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia pada tahun 150, lahir pada tahun 150 Hijriah, manakala Sayyidina Uqail ini meninggal dunia. Dan Uqail ini adalah tabi'in, beliau adalah termasuk dalam kumpulan tabi'in. Beliau meninggal dunia pada tahun 141, iaitu beliau sezaman dengan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Manakala Uqail ini, beliau telah meriwayatkan hadis ini daripada seorang ulama terkenal di kalangan golongan tabi'in, yang dipanggil dengan Ibnu Shihab. atau nama betul beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah
bin Shihab Az-Zuhri. Kadang-kadang disebut haddatsana Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri Ibnu Shihab, Muslim Ibnu Ubaidillah Ibni Abdullah, kadang-kadang disebut Muslim Ibnu Abdullah. Ini adalah orang yang sama, iaitu yang lebih terkenal dengan gelaran Ibnu Shihab Az-Zuhri, yang mana nama betul beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Dan beliau ini adalah termasuk, saya sebut tadi, beliau termasuk daripada kumpulan tabi'in, tetapi dalam kategori orang-orang tabi'in, beliau ini dianggap di antara tabi'in yang berusia muda. Tabi'in dalam kumpulan muda. Dipanggil dalam istilah ilmu hadis panggil tabi'iyun saghir. Tabi'iyun saghir. Beliau sempat bertemu dengan para sahabat Rasulullah, tetapi maknanya para sahabat di usia tua, manakala beliau pula di usia kanak-kanak begitu. Jadi beliau adalah seorang tabi'in, dan beliau ini sangat terkenal lah dalam periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok Ibnu Shihab ini, maknanya kalau kita terjemah dia, Ibnu Shihab bermaksud anak lelaki kepada Shihab. Siapakah Shihab? Kalau kita tengok adalah datuk beliau bernama Ubaidullah, ayah kepada Ubaidullah nama Abdullah, ayah kepada Abdullah baru bernama Shihab, maknanya moyang-moyang yang di atas. Tetapi disebabkan Shihab itu terkenal, lalu akhirnya beliau dikenali. Walaupun beliau bukanlah anak langsung kepada Shihab, dan bahkan bukan cicit langsung, bahkan dah jauh antara beliau dengan datuk ada moyang beliau yang atas yang bernama Shihab, kerana beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Shihab. Tetapi disebabkan Shihab itu terkenal, maka beliau dikenali dengan gelaran Ibnu Shihab, iaitu anak kepada Shihab, yang kita fahami dengan maksud beliau adalah zuriat daripada Shihab Az-Zuhri. Dan Ibnu Shihab Az-Zuhri, iaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri ini, beliau telah meriwayatkan hadis yang ketiga ini daripada seorang tabi'in yang lain, tetapi begitu dekat dengan para sahabat, sehingga abang beliau sendiri adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyiduna Urwah bin Az-Zubair. Ayahanda beliau adalah seorang sahabat, iaitu Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sayyidina Az-Zubair ibn Al-Awwam adalah sepupu Rasulullah. Jadi ayah beliau sendiri, iaitu ayah kepada Urwah ni, adalah seorang sahabat Nabi, tetapi ditakdirkan Urwah ini lahir selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala abang kepada Urwah, iaitu yang bernama Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, juga termasuk di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi abangnya sahabat, ayahnya sahabat, tetapi dia bukan seorang sahabat. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhu. Manakala Sayyidina Urwah bin Az-Zubair telah meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan Sayyidatuna Aisyah telah kita bincangkan sebelum ini, bahawa beliau adalah merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kepribadian yang begitu tinggi dan mempunyai keilmuan yang begitu tinggi. Dan dalam hadis yang sebelum ini pun pernah kita cerita tentang Sayyidatuna Aisyah, bagaimana beliau berkahwin dengan Nabi. Apa jawapan kita kalau ada orang mengkritik perkahwinan antara Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah kerana beza umur yang begitu jauh antara Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Itu semua dijawab dalam perbahasan sebelum ini, iaitu ketika kita membincangkan hadis yang kedua, hadis yang kedua. Ketika kita membincangkan hadis yang kedua, iaitu hadis yang menceritakan tentang bagaimana wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang ketiga juga menceritakan detik awal Sayyidina Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Seawal-awal apa yang telah dimulakan dengannya akan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dari sudut wahyu adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Maknanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ingin menyatakan bahawa wahyu yang mula-mula diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pertemuan antara Sayyidina Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Sebaliknya wahyu yang mula-mula diterima oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam adalah merupakan mimpi. Mimpi yang baik, iaitu mimpi yang benar. Mimpi yang mempunyai maksud, mimpi yang bukan mainan tidur. Ini yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Cuma para ulama membincangkan maksud Sayyidatuna Aisyah ini ataupun status ucapan ini, kerana para ulama menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima mimpi yang benar itu, Sayyidatuna Aisyah belum lahir lagi. Jadi kata al-Imam Al-Qastallani, wa hadzal hadis yahtamilu an yakun min marasilis sahabah fa inna Aisyah radhiyallahu anha lam tudrik hadhihi al-qissah. لكن الظاهر أنها سمعت ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم لقولها قالها قال أخذني فغطني قال فأخذني فغطني. Jadi kata Al-Imam Al-Qastallani, secara zahir ataupun kemungkinan hadis ini sebenarnya adalah termasuk dalam kategori hadis mursal, iaitu yang terputus sanad. Iaitu Sayyidatuna Aisyah, disebabkan peristiwa Nabi menerima wahyu, Sayyidatuna Aisyah tidak sezaman dengan Nabi, bahkan tak lahir lagi ketika itu. Bererti Sayyidatuna Aisyah tidak melihat ataupun tidak berada ketika itu, menunjukkan apabila beliau sebut wahyu yang mula-mula Nabi terima adalah mimpi yang betul, menunjukkan ada orang yang menjadi perantara antara beliau dengan Rasulullah. Jadi ini termasuk dalam kategori hadis mursal, kerana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak menyatakan siapakah orang yang menjadi perantara antara beliau dengan Nabi. Pun begitu kata Al-Imam Al-Qastallani, secara zahirnya kuatnya Rasulullah sendiri yang memberitahu kisah ini kepada Sayyidatuna Aisyah. Cuma Sayyidatuna Aisyah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau tidak menyatakan saya telah diberitahu oleh Rasulullah bahawa wahyu yang mula-mula diterima oleh baginda adalah mimpi yang benar. Terus Sayyidatuna Aisyah sebut wahyu yang mula-mula diterima oleh Rasulullah adalah mimpi yang benar. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan Sayyidatuna Aisyah dengar daripada sahabat Nabi yang lain, yang sahabat itu dengar daripada Rasulullah, atau Sayyidatuna Aisyah mendengar langsung daripada Nabi. Dan kalau menurut Al-Imam Al-Qastallani, beliau berpendapat yang kuatnya adalah Sayyidatuna Aisyah mendengar kisah ini terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan bahawa mimpi para nabi dan para rasul itu adalah termasuk di dalam kategori wahyu. Mimpi para rasul itu termasuk dalam kategori wahyu, kerana mimpi mereka tidak akan dapat dimasuki oleh syaitan. Lalu apabila mereka bermimpi, mimpi mereka adalah terus daripada Allah Azza wa Jal. Maka disebabkan itulah kata Sayyidatuna Aisyah, wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi bukan bertemu dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, sebaliknya adalah wahyu dalam bentuk mimpi. Dan insya-Allah besok kita akan sambung perbahasan ini dan kita akan teliti lagi tentang bagaimana wahyu dalam bentuk mimpi ini telah diterima oleh Nabi. Berapa bulan Nabi menerima wahyu yang benar dalam bentuk mimpi sebelum baginda menerima wahyu di Gua Hira. InsyaAllah sekiranya berkesempatan besok kita akan bertemu untuk meneliti lagi hadis yang ketiga. Hadis ketiga ini hadis yang panjang tetapi menarik, yang begitu syarat dengan maklumat-maklumat yang berkait dengan Rasulullah, yang menyebabkan kita semakin jatuh hati dan semakin percaya yang Nabi benar-benar adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah besok kita bertemu semula. Saya juga mohon maaf kerana 2-3 hari ini berlaku masalah menyebabkan saya tidak dapat bersiaran. InsyaAllah besok tepat pukul 6 kita bersama. Hari ini saya minta maaf, terlewat juga kita bermula sekitar 6-5 minit baru kita bermula. Ala kulli hal, insyaAllah moga-moga majlis ini dapat berterusan, dan moga-moga satu hari nanti setelah berlalu masa yang panjang, bertahun-tahun kita terus mulazamah setiap hari
moga-moga kita akan dapat mempelajari seluruh hadis Sahih Al-Bukhari yang berjumlah 7,658 hadis insya-Allah subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.